من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده Ia mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Yahsabu anna malahu akhladahu, ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Ni gapo sifat orang humazah lumazah. Dia sentiasa menghipungkan harta, mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Waktu dah amak bila lah amak sebut kekayaan dia ni duit banyak, harta situ, harta sini. Dah ni gapo di antara sifat orang hidup gapo celah ataupun maki ataupun keji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu, dan begitu juga orang yang berakhir duk cerca orang duk keji orang tu, dia berasa hebat dia dengan kekayaan dia. Lepas tu dia sentiasa duk hitung harta kekayaan dia. Bila situ, bila sini. Yahsabu anna malahu akhladah. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya di dalam dunia ini. Dia rasa kata harta dia ni boleh
hidup lama, boleh duduk bersama harta dia di dunia ni, dan harta dia tu boleh mengekal dia di dalam dunia ni. Sangkaan yang salah lah. Sangkaan salah terhadap orang gapo, orang duk pergi dengan harta dia. Ya asal tu harta dia ni boleh wisne dia di dunia ni selama-lama dan boleh mengekalkan dia selama-lama. Bahawa dah hitung, dah. Dia dah kau kaya, kau dia kasih pada harta. Kau dia bergantung dengan harta dia. Bahawa cucu orang, dah dia berasa lebih ni. Ikut orang ni dia berasa takabur, dia sama. Ikutlah hal mana-mana pun subhanallah. Kadang-kadang dengan ilmu dia. Dia pandai, dia gapo, dia berasa lebih. Dia berasa nak cucu orang. Dengan pekat dia. Dah. Dia menil pada orang. Ataupun dia ada kelebihan pekat dia. Dia berasa nak cerca orang lain. Dia pandai hina pada orang lain. Dan di antaranya dia kasih pada harta dia. Dia berasa harta dia tu boleh mengekal dia di dunia. Dah. Yahsabu wa yazunnu annal mala khalladahu. Dia suka, dia kira wasa harta dia tu boleh hidup lama atas dunia. Pekat dia tu boleh pergi semua, tak jatuh sampai bila. Dan dia berasa kata harta dia ni sayunjihi minal maut, akan pelepah dia daripada mati. Dia tak heran lah. Duit banyak. Kalau sakit pergi berubat. Kena bayar banyak-banyak pun tak apa. Hingga sampai puluh-puluh ribu pocok sejarum orang harta banyak. Dia berasa hilang. Berasa boleh mengekalkan dia di atas dunia. Itulah dia duk cerca ke orang, dia sedap mulut. Apa? Maki orang, pihno orang. Dah. Kerana dia sengka kata harta dia boleh pelepah dia daripada mati. Walau kalau orang tanya atau boleh ke harta nak tak mati? Tak boleh. Tapi hati dia tu duk bergantung dengan kelebihan dia. Dan dia rasa kata harta dia boleh mengekalkan dia dalam hidup dunia serta boleh kesenangan selama-lama. Mari daripada perasaan ni lah. Dia gitu. Gapo duk menkejikan orang lain dan benci kepada orang lain. Giduk tuduh kata gitu kata. Tapi kalau orang tu dia berasa dia ni adalah sebagai hamba Allah. Orang yang susah pun saudara kita, orang yang senang pun saudara kita. Kita hidup ni boleh tolong-menolong, dia tak kata ke orang. Dia tak keji orang. Kalau dia pandai pun, dia kata pandai pun ada salah. Boleh jadi demo kena, boleh jadi kita kena. Kalau demo kena, kawan sanggup nak turut demo. Kalau kawan kena, demo pun kena sanggup turut kawan. Kalau dia bahasa lah tu tak apa. Dia tak ada jadi kata ke orang dah. Tak ada jadi nak mengkeji orang dah. Kalau kaya pun subhanallah. Kaya ni Tuhan wi rezeki, tahun ni kaya boleh jadi tahun dapat susah. Dan Tuhan wi kaya kita ni tu tolong orang-orang susah. Maka dia tak keji orang. Tapi puak ni yahsabu anna malahu akhladah. Dia suka kata harta dia tu boleh
mengekal dia, boleh mesenir dia, boleh hidup mewah dia siapa bila mas. Ni perangai humazah, lumazah tu mari di situ. Tengah daripada Tuhan kata, kalla, tidak sama sekali hau munduk sengkar. Tidak, salah, tak kena munduk sengkar kata harta boleh mengekamu, pekat boleh menghidupmu, boleh mesenirmu sama-sama. Kalla, bukan begitu. Tidak begitu. Bahkan munduk perangai balas tu, duk berasa balas tu, sesungguhnya dia akan dicampurkan ke dalam hutamah, di dalam neraka hutamah. Dah duk suka kata harta boleh mensenir dia, boleh mekar dia, bukan balah tu. Jangan duk faham balah tu. Kita orang mukmin jangan duk rasa kata sungkai pesan tu betul. Bahkan la yumbazanna fil hutamah, sesungguhnya dia akan dicampurkan ke dalam al-hutamah. Dia puasa ni lah, puasa humazah lumazah, ada hipong harta, dia ada suka kata harta boleh mengekal dia tu, akan dicampurkan dia ke dalam al-hutamah. Dah ni balasnya dia. Nah, odok gapo? Duk hipong harta, lepas tu duk mobil. Baik kita jangan telajak sangat. Ada orang tu dia bahasa kasih pada harta. Siapa tua nyanyuk pun jadi duk mengigar bilik harta tu. Dia tak ada 5 kok, ada situ 10 kok, duk main mengigar mengafir balah tu. Dia kita hidup balah mana, dekat nak mati pun jadi balah tu. Na'udzubillah. Kalau tak molek kita berdoa supaya jauh daripada. Kalau duk hidup ni duk baca Quran, duk baca ayat kursi, punya nak tidur, punya dia nyanyuk esok pun duk mengigar baca ayat kursi tu. Duk gapo orang kata duk mengafir ataupun duk menghitung baca ayat-ayat Quran tu kerana dia biasa hidup. Kalau dia hidup tu kau duk gagah pergi masjid, punya dia tak harap pun duk merak cucu anak suruh hantar pergi masjid tu. Lepas duk mengafir hatu kata pergi masjid tu. Duk tak duk tanya semaya kalau dia semaya tak tinggal. Padahal semaya dah saat ni Zuhur semaya dah. Saat ni je semaya. Cucu kata, duk tak ada semaya lagi. Kerana apa dia hidup tu duk semaya semua. Kalau orang tu hidup duk menghitung harta semua, duk kasih pada harta, duk mengigar tu. Bos sakit nyanyak pun duk hitung harga. Nyoh harga getah. Kerana apa dia kasih, orang kasih tak kasih pada harta. Duk mengigar mengafir 5 kok, 10 kok, orang ni duk dah puyuk, orang ni duk dah bank, orang ni duk gapo, dah jadi gitu. Baik orang kata kalau hidup walah mana mati pun kelakuan itulah. Baik ni kita kena lekat hidup kita ni ada perangai tubiat kita gapo dekat diri dengan Allah Taala, baca Quran, pergi masjid. Lepas tu bawa kita tua duk tiga tu. Hingga siapa mati pun. Nah, siapa sakit duk tak lemak tak boleh pergi ke mana dah pun. Duk bahasa nak pergi wa amma situ. Beni keadil Allah Ta'ala, kemurahan Allah Ta'ala, diwi falo orang sakit akan amal dia pada masa sehat. Kalau dia duk sehat, duk pergi semaya jemaah semua, datang hari ni dia atas sakit, tak boleh pergi jemaah, tak boleh pergi masjid, pening pala 2 hari, maka pahala tak ada putus. Rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan insya-Allah puya kita tua nyanyak esok pun kerana kita duk gagah duk pergi masjid, duk pergi
Maya subuh di masjid, jemaah di masjid, baca Quran di masjid. Ataupun hidup kita duk baca Quran, bawa kita nyanyok tak khabar pun, pahalanya baca Quran semaya kita tu tak ada putus. Dewi falo amal masa sehat. Nah, amal hak kita duk kerja masa sehat pada masa kita sakit. We jadi pesan. Jangan hidup bila orang ni hak duk cucuk ke orang ni, dia rasa kasih pada harta dia. Pada rasa kata harta dia ni boleh hidup harap. Nah, ada setengah orang tu dia pergi purba tak kena duit. Gila hanya mau mana pun tak kena duit. Oh dia tu tak apa. Ada wasih. Ada kena bayar. Walau bahaya royak pada purba ni. Kalau kena bayar 100,000, 200,000. Pada bunyi kata nak sedia nak bertaubat kan daripada dosa salah. Dia duk harap kata boleh hidup harta dia dah. Purba tak kena bayar duit. Duit bayar pelana. Lepas tu siapa punya dia tahu. Kalau mati tak apa. Duk cedek dah 200,000. Duk cedek dah ni 70,000, 100,000 kalau mati pun. Oh dia bangga dengan kekayaan dia. Nah, dia nak gapo tahu nak bayar punya mati. Tapi tekah dia hidup tak ada dia amal ibadat. Tak ada dia bertaubat daripada dosa. Barang-barang hok ambil hok orang zalim orang pun tak ada nampak nak hantar kelak. Duk bangga dengan kekayaan dia. Maka sengkok biasa ni kala tidak sama sekali. Laisal amru kama za'ama wa kama hasiba. Bukanlah keputusan ataupun pekerjaan itu bagaimana yang dia sangka dan dia dok kira. Hak sungguhnya la yumbazanna fil hutamah. Akan dicapukkan dia orang pesan ni di dalam narul hutamah. Dalam neraka hutamah. Hutamah ni apa? Dalam tafsir dia kata ismun min asma'in nar, satu nama daripada nama api neraka. Satu nama daripada nama neraka. Ada satu neraka nama neraka hutamah. Nah, dia neraka tu dalam neraka tu ada Allah dah bilik fisik-fisik dia. Nah, neraka Jahannam kita tu. Padahal Jahannam tu ada Allah dah. Nah, bilik tu bilik ni. Lepas tu ada nama Saqar. Saqar ni untuk buat tak semaya. Ma salakakum fi Saqar. Gena boleh kena masuk neraka Saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Kerana buat dia ni tak berakhir semaya. Naudzubillah. Satu tempat. Puak habisan kasih harta caci orang, kata orang. Duk cucuk orang, duk gapo duk pernah orang, maka dia akan dicapukkan dia di dalam neraka hutamah, iaitu satu nama daripada nama neraka. Ada. Maka inilah balasan orang yang duk berakhir gapo caci orang, cucuk orang dan pandang benci dengan sebab dia ada lebih kekayaan dia gitu. Na'udzubillah min zalik. Nah, kita kena minta lindung lah daripada perangai biasa ni. Kalau lebih setengah mana, pandai kecek setengah mana pun jangan duk cucuk ya. Ilmu banyak tahu mana pun jangan ambil ilmu tu buat pejatuh orang, buat pihina orang. Dan ada harta pun jangan duk rasa kata harta tu boleh mengekal dia. Dah boleh perubah dia sampai tak mati, bukan begitu. Kalau ni dia tolak sangkaan buruk dia, bahkan dia akan dicapuk di dalam neraka hutamah. Nak membesarkan neraka besar kan, nak besar duit, nak berasa hebat, takut balasan neraka ni. Tuhan tanya, wa ma adraka mal hutamah.
apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia al-hutamah. Hutamah tu apa? Rayat dah saat ni kata dia akan masuk dalam neraka hutamah. Kalau gitu hutamah tu apa? Faham? Kena faham lagi. Bukan qada hutamah saja dah. Apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia al-hutamah? Nah, apakah yang boleh engkau tahu? Dengan jalan manakah? Apa dia neraka hutamah? Yang akan masuk oleh orang hok duk caci orang. Duk berasa harta dia banyak. Duk berasa harta dia tu boleh mengekal dia tu. Apa dia hutamah? Narullahil muqadah. Hutamah itu ialah api Allah yang dinyalakan. Nah, api Allah yang dinyala-nyalakan. Bukan api tamada. Api tu pun takut bercakap. Kalau sebut kata api, berasa gerung dah. Pah api ni hak duk bawah perintah Allah. Ikut Allah nak suruh, ikut Allah Ta'ala nak perintah. Idafah kepada Allah. Dah. Terkejut sekali lagi. Kalau kata api, takut dah. Tapi api manusia, api orang tu ni, hingga lagi. Kita boleh berdoa kepada Tuhan lagi, boleh minta dah. Ni api hak Allah. Jadi untuk bakar, orang berakhir caci orang berakhir pihina orang, yang duk berasa harta tu boleh mengekal dia. Duk berasa hebat dia dengan harta. Orang berasa hebat dengan harta ni, kecek sikit pun dia nak buat harta dia. Harta dia banyak. Ada duit dia banyak ke apa. Dia tak nak tunjuk ke orang. Dia berasa harta boleh mengekal dia. Baik itu kalau harta banyak, kita guna harta tu jadi manfaat kepada diri kita dan boleh lepas kita daripada kemurkaan Allah. Zakat dan tolong orang susah ke apa, tak apalah dengan harta. Satu syarat untuk kita dakwah juga. Nah, bersungguh-sungguhlah pada jalan Allah dengan harta kamu dan dengan diri kamu. Kalau buat jalan tu tak apa. Ni dak sekadar harta boleh mengekal dia. Maka orang ni akan masuk dalam neraka hutamah. Apa dia neraka hutamah? Narullahil muqadah. Ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintah Allah. Nah, muqadah yang dinyala. Pingat nyala. Waqud. Nah, waqud tu supaya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Nah, pingat api neraka tu, nyala api neraka tu dengan manusia dan batu disembah oleh orang bukan oleh orang kafir. Manusia tu jadi kayu api untuk bakar manusia. Allah. Manusia masuk neraka, api dinyala dengan pingat api dianya, gas dianya, kayu api dianya, ialah manusia juga. Dan hijarah batu orang-orang kafir duk sembah. Kayu batu gapo orang kafir duk sembah tu jadi kayu api neraka esok. Astagfirullah. Nah, ni dia hutamah. Dah. Maka bila masuk dalam neraka tu kau, cukup azab lah. Api nyala dan dicapuk dia masuk dalam neraka Allah. Nah, maka neraka saat ini membakar ia neraka kan mereka itu. Nah, hingga
sehabis-habis seksa lah. Makan tiap-tiap tubuh badan dia daripada jasad dia. Allati tattali'u 'alal af'idah. Hutamah itu ialah api yang dinyalakan dengan perintah Allah, yang naik menjulang sampai ke hati. Nah, yang bernyala-nyala dia naik, nyala-nyala dia tu hingga sampai ke hati. Bukan kata makan kok kaki-kaki saja, kok tepi-tepi tubuh badan, kok kulit-kulit saja, bukan hangus, hancur, pedih sampai ke hati. Ni nak royak sifat neraka yang Allah Ta'ala sedia kepada orang yang duk caci orang, maki orang, na'udzubillah. Nah, jagalah kita semua, jangan ada buat main-main. Jangan ada buat main-main. Hei orang yang beriman kepada Allah, sedarlah dah perkataan mengodok maki orang, duk kata kau orang, inilah balasan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau nak kecek-kecek hak molek, hak sebenar tak apa, watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Wilah nasihat dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Kalau tak boleh walah tu, falyasmu duk dia, baik duk dia. Esok tak boleh follow kerana kita berdia berdakwah tak kecek. Tapi tak sampai kepada neraka utama. Tapi kalau kecek banyak cerca orang kata ke orang, lepas perkataan tak molek kepada orang, maka ni dia lah tepat. Na'udzubillah. Nah, balasan dia akan dicapuk ke dalam neraka utama, dan neraka utama tu narullahil muqadah, api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya. Nah, perintah maknanya api Allah. Nak royak kata beratnya seksa kepada dia, idafat kepada Allah dengan perintah Allah. Al-muqadah yang dinyala-nyalakan. Nah, yang dibakar-bakar. Al-musta'arah. Yang dinyala serupa dengan api, mana kalau kita buh kayu. Itu dalam ayat lain kata waquduhan nas wal hijar allati tattali'u 'alal afidah, yang naik menjulang api sana sampai ke hati. Nah, sebut kata hati ni sudahlah manusia kalau sampai ke hati. Baik kita takut kena duri. Dah, kalau kena duri tu kat gasi orang duk usik budak-budak tu dah. Lama bawa lari leh urat. Dah, kena cabut lalu, takut bawa lari duri tu. Bawa lari siapa aku dalam urat dah. Tu takut. Kalau kata kena di kulit tu hingga lagi. Ni takut bawa lari leh urat. Dah, dia masuk dalam urat ke lagi. Tu kata urat. Kalau siapa ke hati, racun ular, orang ketik di ular, kena pergi mau bangat-bangat, kayak siapa ke hati. Neraka ni pun dah nyala hingga siapa ke hati. Kalau tak gerung lagi ke tu tak ada, tak mari daripada iman. Tu heroyak siapa tanggung ni dah tak ada rasa gerung lagi, tak ada rasa takut lagi. Duk caci orang lagi, duk kata ke orang lagi. Nah, duk pejatuh orang lagi, duk pihino orang lagi dengan perkataan dia, sama ada lek depan ataupun kata lek belakang, sama ada dengan perkataan ataupun dengan perbuatan. Balas ni kalau tak gerung lagi, tu mari daripada iman. Tu apa panggil? Nah, mari daripada iman. Orang bukan iman, dia kata kena royak neraka kena pun dia tak berasa apa. Dah. Orang royak gapo-gapo pun tak masuk perut dia. Nah, kita kecek kapung kata tak masuk ke perut. Orang murih setengah mana dia buat tak molek pun tak masuk ke perut. Mana? Tak ada kepercayaan. Tuhan duk royak neraka siapa tanggung tu pun tak masuk ke hati dia. Sedangkan neraka tu begitu.
Yani membakar ia neraka akan mereka itu hingga sampai ke hati. Bahawa orang yang masuk neraka tu hidup, bukan tu bakar orang mati, hok mati dah dia bangkit dah. Orang masuk neraka ni hidup semula dah. Nah, hidup pun tak sempurna kerana dia duduk kena seksa. Dah. Dan bukan mati. Kalau mati cop sekat tu lah. Ni dah. Nah, hidup tapi hidup diseksa. Mati pun dah. Dah. Dan neraka saat ni makan ia, berkata Muhammad bin Ka'ab, ta'kulu kulla syai'in min jasadih. Makanlah oleh neraka tu tiap-tiap suatu daripada badan dia. Badan tubuh, badan kaki, tangan, telinga, kepala, makan dia pergi neraka. Hatta al-afidah, hingga sampai ke hati. Allah pedih tangan, na'udzubillah minan. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami minta lindung daripada Engkau, dan minta lindung dengan Engkau daripada api neraka, daripada kemarahan Engkau wan nar. Kita duk baca doa tu. Allahumma inna na'udzubika min sakhatika wan nar. Doalah banyak-banyak. Pasal lagi minta jauh daripada neraka dan amalan-amalan yang menghapuskan kepada neraka. Kalau duk minta jauh neraka, kita takut neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Peliharalah kami daripada api neraka. Tapi amalan neraka duk kerja, tak jauh sepatutlah. Kena minta Allah Ta'ala pelihara kita pada, dan amalan yang membawa kepada neraka, yang menghapuskan kepada neraka. Ini berkata Muhammad bin Ka'ab, neraka tu dia makan, hutamah ni dia makan tiap-tiap suatu daripada badan, hatta al-afidah, hingga sampai ke hati. Tu mana allati tattali'u 'ala al-afidah. Dah. Badan dia tu tak pilih dah. Dah hati makan juga. Maka orang kalau sakit sampai ke hati, kalau hancur sampai ke hati. Teruk benarlah penyakit di dunia ni pun orang kata habis. Telefon dia habis sebelah dah. Kerana dia isap rokok misalnya. Lama-lama telefon dia tu habis sebelah dah. Tembuh dah. Tu takut. Kalau kata kulit nampak butir-butir tu hingga lagi. Ni siapa ke telefon dia. Ataupun orang tu jadi penyakit dia sampai ke hati dah. Dah tak ada orang buat kena dah. Dah. Begitulah api neraka ni, dia makan orang caci. Ingat sifat dia, bukan kata kita dengar neraka tu neraka saja dah. Ada orang yang salah dengan Allah, perangai dia belah ni, Allah Ta'ala cedera neraka ni, na'udzubillah. Neraka ni tiap-tiap kali kita dengar neraka dalam duk baca Quran ke apa, berdoalah supaya lepas daripada neraka. Dan tiap-tiap kali kita dengar nikmat Allah, syurga Allah, balasan Allah, berdoalah semoga Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Ini di antara adab kita baca Quran, bila dengar nikmat Allah, rahmat Allah, kita berhenti berdoa. Berhenti sini maknanya berhenti start, ya Allah, bolehlah nikmat. Dan tiap-tiap temu azab yang dijanji Allah Ta'ala dalam Quran, berhenti start minta jauh daripada Allah. Ni orang tadabbur Al-Quran. Perhati Quran, bukan baca suruh-suruh tak tahu kata-kata gapo. Ini faedah kita faham Quran. Nah, naik radak baca Quran kita tu lebih gapo, lebih mulia, lebih pahala banyak kerana kita faham. Bila kita dengar nikmat Tuhan, selalu kita minta. Kalau dengar azab Tuhan, selalu kita minta jauh. Nah, belah lama sikit pun. Hak tu kebajikan dan pahala besar baca Quran. Baca saja tu pahala dah, tiap-tiap harah kita duk baca Quran tu pahala dah. Tapi kalau kita tadabbur, kita faham. Nah, kalau tepat-tepat hak hang siapa tu air mata kau lebih molek lagi. Dah apa tu air mata takut ataupun suka nikmat syurga. Nah, berasa nak berjumpa banyak-banyak dengan sebab kita duk faham Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya ayat ni Tuhan duk ayat hutamah.
neraka hutamah duk cedek kepada humazah lumazah. Nah, klik pada sana lah. Bini beringatlah tak paden ni. Sedap. Orang tepuk tangan kita kacau apa sedap. Oh, sedap sungguh. Dah kata huduh-huduh orang sedap. Orang sorak juga tak paden ni kita. Nah, orang sanjung ataupun orang akid kita di dunia. Sedangkan balasnya orang pesan tu akan berjumpa dengan hutamah. Ya Allah, ya Tuhan, jagalah lidah kita. Orang yang beriman dengan Allah, dia kena kecek benda molek. Falyakul khairan. Kena kecek benda-benda molek. Tak boleh duk cerita kata sakit hati orang gap. Nasihat tak apa. Nasihat tu gunalah cara mana we tak sakit hati kita royak jalan. Kalau tak boleh kecek benda molek, falyasmut, duk dia. Duk dia ni tak ada boleh apa lah, tapi tak boleh apa pun lebih baik pada kita hidup boleh benda yang bahaya pada kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita pakat faham lah. Pakat faham, pakat berasa klik pada diri kita sendiri. Ada apa sifat pasal ni? Kalau ada, istighfar cepat-cepat dan berhenti cepat-cepat. Duk dia lebih baik pada kecek kalau duk celor. Tapi kalau tak ada, minta Allah Ta'ala jagalah kita daripada sifat keburukan, keburukan sifat dan perangai humazah lumazah yang dicerita oleh Allah Ta'ala dalam surah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.